Chapter 2. Kejadian ini berlanjutan sehingga satu demi satu adik-beradik saya kena ganggu. Kisah ini, orang kedua yang lemah semangat adalah saya sendiri. Pada masa itu saya terlalu yakin bahawanya saya seorang yang berani, tidak lemah semangat. Tapi hakikatnya, saya mengundang benda itu mengganggu. Bocah lagi mulut kalau bercakap, tak tengok situasi. Pada umur saya 10 tahun, kejadian ini di meja makan berdekatan dengan ruang tamu. Berlaku waktu saya membuat kerja sekolah. Saya ulang kaji sambil tengok cerita aksi dipasang oleh Along. Sambil saya terfikir, bentuk atau rupa benda gaib itu macam mana. Tengah ulang kaji dengan tidak langsungnya, saya dengar orang berlari di luar rumah menaiki tangga. Saya pun berkata, malam macam ini pun boleh berlari-lari lagi. Selepas berapa detik menegur, terasa macam ada orang jentik telinga saya, tapi tak kena. Saya tengok ruang tamu ke semua adik-beradik saya dekat situ. Siapa yang buat aku tadi? Kebetulan pula ayah keluar jumpa kawan. Saya meminta emak temankan tidur sebab takut. Mak pun melayankan anaknya. Semasa mahu lenakan diri, mak letak saja kepala atas bantal sudah lena. Saya pula yang tak lena lagi susah mahu tidur. Saya terpandang dekat meja ada satu cermin seperti dalam lukisan itu. Tapi saya rasa pelik dekat cermin itu. Saya perhatikan cermin itu lama-lama, sudah. Siapa pula yang bertenggek dekat dinding? Benda itu atas kepala saya saja. Melihat di pantulan cermin itu, mahu membaca surah jadi lupa. Akhir sekali, saya peluk emak dalam ketakutan dan saya pun tertidur. Pada hari-hari yang berikutnya, di waktu malam Angah ada bermimpi dikejar oleh Kek Pontianak dan dalam mimpi itu, Angah termasuk dalam bilik tidur. Dalam mimpi tersebut, Angah terjatuh daripada katil. Langsir terbuka luas dan tingkap bilik itu mempunyai grill. Angah melihat ke arah tingkap bilik. Dalam mimpi tersebut, melihat Kek Pontianak sedang memegang grill tingkap dan bergoncang dengan kuat dan mengilai. Angah cuba menyedarkan diri daripada mimpi mulut Angah. Berkumat-kamit membaca surah dan akhirnya, Angah tersedar dalam mimpi. Angah menghembus nafas lega cuma mimpi sahaja. Dalam berapa detik selepas itu, ada sesuatu memanggil Angah seperti dengan nada yang halus. Angah positifkan diri, mungkin bunyi kipas siling. Mahu melelapkan mata, sekali lagi bunyi suara itu makin panjang. Angah terus berlari meninggalkan Along seorang di bilik nombor 2. Angah pergi ke bilik nombor 3 di mana saya dan ayah tidur di sana. Pagi esoknya saya terbangun daripada tidur, saya terkejut tengok Angah kat sebelah. Saya dengan selamba sahaja saya kata kat Angah, nampak hantu lagi ke? Angah pun jawab, diamlah. Kejadian berlaku pada abang sulungku iaitu Along. Cerita ini agak pendek sedikit, mengesahkan perbualan Along dan kawannya di telefon bimbit. Kawan Along bernama Muhammad, bukan nama sebenar. Dalam perbualan mereka menceritakan tentang sekolah dan sebagainya. Kejadian ini berlaku pada waktu lepas Isyak. Along ni kalau on call siapa-siapa mesti di luar rumah di tepi blok sebab tak nak adik-beradik sibuk mendengar. Along duduk di tepi blok rumah berdekatan longkang seperti dalam lukisan itu. Tengah rancak bersembang gelak ketawa bagai tiba-tiba Muhammad ni mencelah perbualan Along. Muhammad berkata, kau ada kat mana tu dengan adik koek? Along berkata, aku ada kat luar. Rumah mana ada adik aku kat sini? Semua kat rumah lah, kenapa? Muhammad menjawab, kau jangan main-main. Aku dengar sekarang ni macam ada orang sebelahku ni. Along menjawab, ya Allah, aku seorang. NI depan ni cuma ada blok 4 dan tepi sekali hutan, kenapa? Adik aku semua dalam rumah. Muhammad berkata, aku dengar suara perempuan kat sebelah kau. Along terdiam dalam masa tu. Along pun bingai juga nak tahu benda apa kawan dia dengar. Along jawab, kau dengar macam mana perempuan tu cakap apa? Muhammad menjawab, mula dengar suara perempuan tengah berbual benda apa entah. Tiba-tiba perempuan tu menangis perlahan, makin lama makin kuat. Sekarang ni pun aku dengar lagi perempuan tu menangis betul-betul. Dengar dekat sebelah kau je. Along terdiam, tengok kiri dan kanan. Along menyuruh Muhammad tutup call, esok kat sekolah nanti sembang. Along pun masuk dalam rumah. Macam biasa masuk dalam bilik dengar radio sambil tengok komik. Pada malam itu, Along mengigau. Saya dengar Along mengigau seolah-olah macam kena kejar sesuatu.